Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muaz Husaini bin Zulkifli. Nama bateri D19312035. Hari ini saya akan menerangkan tentang klasifikasi hukum dalam Islam, iaitu hudud dan qisas. Klasifikasi hukum dalam Islam ialah undang-undang jenayah. Islam boleh dibahagi kepada 3 jenis kesalahan dan 3 jenis hukuman, iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Tetapi hari ini saya akan menerangkan dua tajuk sahaja, ialah hukum hudud dan qisas. Setiap satu daripada 3 jenis kesalahan dan hukuman ini akan dijelaskan di bawah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 229. Hukum hudud. Hudud ini dari segi bahasa bermaksud cegah, iaitu mencegah manusia daripada melakukan kesalahan ataupun kemungkaran yang membawa kepada hukuman itu. Menurut perundangan Islam, terdapat 6 kesalahan yang termasuk dalam undang-undang jenayah hudud, iaitu yang pertama, berzina, melakukan persetubuhan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syarak. Yang kedua, qazaf, menuduh orang berzina, membuat tuduhan zina ke atas orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya tanpa mempunyai 4 orang saksi. Yang ketiga, minum arak, minuman yang memabukkan sama ada sedikit ataupun banyak, mabuk ataupun tidak. Yang keempat adalah mencuri, memindahkan secara sembunyi harta dari jagaan atau milik tuannya tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta itu dari tuannya. Yang kelima adalah murtad, orang yang keluar dari agama Islam, sama ada dengan perbuatan atau dengan perkataan atau i'tiqad, kepercayaan. Yang keenam adalah merompak, keluar seseorang atau sekumpulan bertujuan untuk mengambil harta atau membunuh, menakutkan dengan cara kekerasan. 6 kesalahan ini dinamakan kesalahan hudud. Begitu juga hukuman yang dikenakan bagi pesalah yang telah disabit bagi kesalahan-kesalahan ini juga dikatakan hukuman hudud. Bagaimanapun, perlu dijelaskan bahawa hukuman terhadap kesalahan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya. Sistem perundangan Islam telah menetapkan kaedah perbicaraan dan proses persabitan yang sangat ketat bagi setiap kesalahan ini. Berikut beberapa contoh hukuman yang dikenakan ke atas pesalah-pesalah mengikut hukuman hudud, iaitu contohnya adalah zina. Pezina muhsan, iaitu pezina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkahwin. Ulama telah bersepakat pezina muhsan ini hendaklah direjam hingga mati. Yang kedua adalah penzina ghairu muhsan, iaitu pezina yang dilakukan oleh orang yang belum berkahwin. Hukuman yang dikenakan untuk penzina ghairu muhsan ini ialah 100 kali persebatan. Okey, kita masuk pada salah faham mengenai hukum hudud. Ramai yang membayangkan bahawa hukum hudud merupakan hukuman yang sangat zalim. Masya Allah, Allah Maha mengetahui hukuman yang dikenakan kepada umatnya. Salah faham ini mengenai hukum hudud ini wujud apabila kita melihat hukum hudud dalam bentuk juz'i, berdiri sendiri, yang mana terpisah daripada keseluruhan sistem kehakiman dan perundangan Islam. Memang tidak dapat dinafikan sekiranya kita meneliti hukum hudud dalam bentuk juz'i ini. Sudah tentu ia akan dilihat sebagai tidak mampu mewujudkan keadilan. Contohnya yang sering kali dibangkitkan iaitu isu rogol. Ramai yang mempertikaikan hukum hudud dalam menyelesaikan isu rogol ini. Dalam hukum hudud, jenayah rogol disamakan dengan jenayah zina. Dalam hudud, menuduhkan seorang yang baik melakukan zina tanpa mendatangkan saksi yang berwibawa merupakan kesalahan qazaf yang boleh membawa hukuman sebanyak 80 sebatan. Lalu ada antara kita hanya mengambil peruntukan hudud ini secara terpisah untuk menggambarkan bahawa mangsa rogol akan dizalimi. Mereka mengandaikan bahawa mangsa rogol perlu membawa 4 orang saksi.
yang adil untuk membuat aduan atau menghadapi risiko kesalahan qazaf ini. Menurut penentangan hudud, menzalimi mangsa rogol di samping melindungi perogol, padahal undang-undang kes rogol perlu juga dirujuk pada keseluruhan undang-undang syariah secara lengkap. Soalannya, bagaimana pula situasi seseorang yang membuat laporan polis bersama dengan pemeriksaan doktor dan menyatakan bahawa dirinya dirogol dan dia tiada saksi? Jika ternyata dia dirogol dan tahap kesaksian untuk pendakwaan tidak mencukupi, tidak ada 4 orang yang melihat kejadian tersebut, pihak pendakwa boleh mendakwanya dalam hukuman takzir. Ini bermakna bukan senang untuk mensabitkan seseorang dengan sebarang kesalahan individu. Matlamat perundangan Islam bertujuan untuk menjamin kesejahteraan hidup setiap individu dan masyarakat, bukan untuk menghukum manusia sewenang-wenangnya. Okey, kita sambung pada pengertian hukum qisas. Qisas ini dari segi bahasa yang bermaksud mengikut sesuatu yang terdahulu. Dari segi syarak, qisas adalah istilah dari dalam hukum Islam yang bererti pembalasan yang melibatkan kecederaan tubuh badan dan nyawa seseorang manusia. Mirip dengan istilah hutang nyawa dibayar nyawa. Dalam kes pembunuhan, hukum qisas ini memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Hukuman qisas boleh dijalankan kepada penjenayah yang sempurna akal, yang melakukan jenayah dengan sengaja dan berniat jahat. Persamaan hudud dan qisas. Yang pertama, hukumannya telah ditetapkan seperti kadar dan bentuknya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Perbezaan hudud dan qisas. Hudud tetap wajib dilaksanakan walaupun tidak dituntut oleh mangsa atau keluarga mangsa. Qisas ini perbezaannya ialah tidak boleh dilaksanakan hukuman qisas selagi tidak dituntut oleh mangsa ataupun keluarga mangsa. Jenis-jenis kesalahan dan hukuman dalam jenayah qisas. Yang pertama adalah membunuh dengan sengaja. Yang kedua, untuk setiap kesalahan terdapat hukumannya yang tersendiri yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Yang ketiga adalah pembunuhan adalah termasuk di bawah kategori jinayat. Pembunuhan di dalam Islam terdiri daripada 4 bentuk, iaitu pembunuhan sengaja, seumpama sengaja, tidak sengaja dan tersalah. Yang keempat, hukuman bagi pembunuhan yang disengajakan adalah bunuh balas, iaitu qisas, iaitu membunuh si pembunuh jika wali orang yang dibunuh tidak menuntut diat atau memaafkan si pembunuh. Yang kelima adalah mencederakan anggota badannya. Yang keenam, penjenayah akan menerima balasan sebagaimana dia mencederakan mangsa. Yang ketujuh, sebagai contoh, jika penjenayah mematahkan tangan mangsa, maka penjenayah itu akan terima balasan yang sama. Antara hikmah syariat qisas ialah untuk memberi keadilan kepada umat manusia, kerana qisas adalah satu hukuman yang paling adil dan saksama. Ini kerana hukuman qisas menyamai dengan jenayah yang telah dilakukan. Umpamanya, seseorang yang membunuh dengan sengaja akan dikenakan hukuman bunuh. Seseorang yang memotong telinga orang akan dibalas dengan dipotong telinganya dan sebagainya. Adalah tidak adil sekiranya seseorang anak kehilangan bapanya yang dibunuh orang dengan kejam, tiba-tiba pembunuh berkenaan tidak dijatuhkan hukuman bunuh. Begitu juga adalah tidak adil sekiranya seseorang yang hilang penglihatannya kerana perbuatan jahat orang, tiba-tiba penjahat berkenaan tidak dihukum dengan hukuman yang serupa dengan jenayah yang telah dilakukan. Adalah tidak adil namanya. Hikmat undang-undang qisas juga telah diperjelaskan dalam Al-Quran yang bermaksud, oleh kerana itu kami tetapkan sesuatu hukuman bagi Bani Israel bahawa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Akhir sekali saya mendoakan semua pelajar dan para tenaga pengajar di lisan ini diberikan kesihatan yang baik dan dilimpahkan rezeki yang berkat dan dipanjangkan umur semua. Semoga doa kita semua dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini saya mengakhiri pembicaraan saya. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.